Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 6 walau di mana jua anda berada. Hari ini sekali lagi cikgu berkesempatan untuk mengajar anda mengulang kaji tajuk bab 4 pembuatan keputusan ya. Tapi fokus cikgu hari ini adalah kepada alat membuat keputusan kualitatif ya. Okey. Jadi fokus cikgu adalah kepada analisis tulang ikan ya, ataupun cikgu rekaskan ATTI ya. Okey, jom ulang ke kaji. Okey, kita lihat dulu definisi alat membuat keputusan kualitatif ya. Alat membuat keputusan kualitatif adalah merupakan satu proses pembuatan keputusan berdasarkan faktor-faktor subjektif ya, berbentuk cungkilan idea berdasarkan pengalaman, budi bicara ataupun pengundian ya. Jadi caranya memang amat berbeza dengan alat membuat keputusan kuantitatif ya, yang melibatkan angka. Yang ini adalah melibatkan idea berdasarkan pengalaman, budi bicara ataupun pengundian. Okey. Ada berapa jenis alat membuat keputusan kualitatif? Ingat lagi? Kalau ingat, alhamdulillah. Okey, ada 5 jenis. Okey. Cikgu bacakan satu-satu ataupun kita sama-sama sebut semula 5 jenis alat membuat keputusan kualitatif tersebut. Okey, yang pertama yang cikgu nak bincangkan hari ini atau nak huraikan atau nak terangkan hari ini adalah analisis tulang ikan ya, ataupun ATI. Kemudian kita ada selain daripada itu kita ada 4 lagi yang lain, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi dan teknik kumpulan nominal ya, yang mana cikgu akan terangkan di slot ataupun di bahagian yang seterusnya. Sebab untuk ATI ini agak panjang huraiannya. Okey. Okey, ATI ataupun analisis tulang ikan ya, alat membuat keputusan kualitatif yang pertama. Okey. Ia juga dikenali sebagai Raja Ishikawa ya, ataupun ada juga yang mengatakan ia adalah raja sebab dan akibat ya. Maksudnya ada suatu sebab berlaku, akibat dia apa? Jadi akibat itu merupakan masalah ya, yang berlaku dalam sesebuah syarikat ya, ataupun dalam sesebuah organisasi ya. Jadi untuk menyelesaikan ya, tajuk kita adalah pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jadi nak menyelesaikan masalah yang dihadapi, kita kena tahu punca dia, sebab dia, barulah kita boleh selesaikan masalah. Contohnya lah, kalau cikgu ambil analogi yang mudah, kemerosotan pencapaian pelajar. Okey, jadi apa puncanya? Contoh, kurang menguasai isi pelajaran. Contohlah. Jadi apa yang nak diselesaikan atau apa yang dilakukan, cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu yang kita nak lakukanlah. Contohnya mengadakan ulang kaji secara konsisten. Itu contohlah pelajar. Analogi yang mudah yang dekat dengan anda. Okey. Tengok definisi ataupun penerangan ya. Jadi ATI atau analisis tulang ikan ialah ataupun ia sebenarnya menunjukkan sebab dan kesan ya, atau akibat yang cikgu sebut tadi daripada sesuatu peristiwa bagi membantu ahli kumpulan menggambarkan, mengkategori dan menilai segala kemungkinan daripada sebab dan kesan yang timbul. Jadi maksudnya di sini sebab dia adalah punca yang menyebabkan sesuatu berlaku dalam sebuah organisasi. Jadi kita nak tahu punca, nak selesaikan masalah tersebut ya. Jadi nak tahu punca tu datang daripada mana? Daripada apa atau daripada siapa? Okey. Anda juga boleh menyatakan bahawa ATI atau analisis tulang ikan ini adalah sebuah model grafik ataupun rajah yang menggunakan model grafik seperti tulang ikan untuk mengenal pasti masalah sebenar melalui percambahan fikiran ataupun perbincangan ya, ataupun sumbangsaran dan sumber masalah seperti 4M. Apa itu 4M? Manusia, mesin, kaedah. Kaedah in English is method.
dan juga bahan mentah in English adalah material. Jadi anda ada 4M ya, sebab punca kepada berlakunya sesuatu masalah yang kita nak ketahui dan kita nak atasi. Ya, okey? Boleh? Cikgu teruskan. Okey, untuk menyelesaikan masalah menggunakan ATI atau analisis tulang ikan, ada 4 langkah yang perlu seseorang itu lakukan ya. Okey, yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Jadi masalah ni contohnya seperti kemerosotan jualan, peningkatan kos pengeluaran, barang yang kurang berkualiti, ataupun masalah yang dalam syarikat atau organisasi adalah kadar lantik-lantik yang tinggi, ya, kadar ketidakhadiran yang tinggi, ya, dan lain-lain lagi lah ya, yang merupakan masalah ya. Okey. Yang kedua, mengenal pasti sebab utama yang 4M yang cikgu sebut tadi, iaitu man, machine, material and method, atau dalam bahasa Melayu manusia, mesin, bahan dan kaedah. Okey. Kemudian daripada 4 sebab yang utama ini, dalam perbincangan percambahan fikiran tadi, orang yang berbincang perlu mengenal pasti sebab sampingan. Jadi kalau manusia, apa sebab sampingan dia? Contohnya sikap. Ya. Kalau mesin, contohnya mesin yang mesin yang lama contohnya. Material bahan yang kurang berkualiti contohlah ya. Okey, metod kaedah lapuk contohnya. Okey, ataupun kaedah lama atau tradisional ya, kaedah cara untuk menghasilkan barang atau keluaran tersebut. Okey. Setelah dapat sebab sampingan, barulah dibincangkan terus dibincangkan apakah sebab sebenar yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut. Contoh tadi daripada yang cikgu senaraikan, kita ambil satu. Contohnya masalah kadar ketidakhadiran pekerja yang tinggi dalam sebuah syarikat. Contohnya, okey, sebab apa? Okey? Boleh? Okey? Mengenal pasti masalah. Langkah kedua, mengenal pasti sebab utama iaitu 4M. Yang ketiga, mengenal pasti sebab sampingan. Okey? Jadi ada nanti dalam rajah kita tunjukkan ada tulang-tulang yang kecil, dan juga mengenal pasti sebab sebenar. Okey. Okey. Yang ini adalah benda yang sama seperti tadi ya. Cuma cikgu tunjukkan dia dalam bentuk gambar rajah. Ini bukan rajah tulang ikan ya, belum lagi. Kita akan lukis rajah tulang ikan itu sebentar lagi. Okey, jadi cikgu ulang semula supaya anda dapat bila nak melukis tu anda akan dapat gambaran ya, macam mana 1 apa, 2 apa, 3 dan 4 seterusnya ya. Boleh? Boleh? Okey. Okey, inilah baru rajah ATI, analisis tulang ikan. Jadi kita mula daripada belah mana ni? Kita mula daripada masalah kepala dia. Okey, anak lukis bentuk segitiga ya. Lepas tu kita lukis dia punya tulang yang utama. Okey? Kemudian barulah kita lukis 4 tadi ya, untuk 4M tadi. Ingat lagi 4M tu apa? Ingat ke tidak? Okey, M tadi apa? Cikgu ulang. Manusia, lagi mesin, lagi kaedah, lagi dan bahan mentah. Atau kaedah tadi dalam bahasa Inggeris adalah method, bahan mentah adalah material. Okey. Right. Okey, betul tak yang dah sebut? Cuba kita semak. Okey, betul. Okey, betul. Okey. Jadi, macam cikgu cakap tadi, untuk langkah yang ketiga, kita ada sebab sampingan. So, anda boleh tambahlah di sini. Okey. Katalah bahan tadi apa? Kurang berkualiti, lambat sampai, kaedah lama, kaedah tidak sesuai. Contoh dia, manusia sikap malas, tidak
tidak fokus, selalu ponteng kerja. Okey. Dan juga macam mesin adalah selalu rosak. Lagi apa kalau mesin? Tidak diselenggara ataupun maintenance-nya jarang dilakukan. Okey. Jadi kalau anda diberi satu situasi dalam soalan, contohnya tadi kita ambil apa? Kadar ketidakhadiran pekerja yang tinggi. Okey. Jadi kalau pekerja tidak hadir sebab apa? Kan? Mesti ada kaitan dengan bukan diri dia saja ataupun faktor M manusia, tapi ada sebab-sebab yang lain juga yang nak kita lihat, nak kita kaji dalam perbincangan atau pencampan fikiran tadi. Okey, boleh? Jadi itulah rupa rajah ATI atau analisis tulang ikat. Okey. Alright. Jadi cikgu bagi sedikit latihan di sini untuk anda refresh balik semula. Apakah yang anda faham dengan analisis tulang ikan ya? Okey, satu rajah yang menunjukkan rajah sebab dan akibat yang nak menunjukkan punca atau sebab sebenar suatu masalah berlaku melalui pencapaian fikiran ataupun sumber yang ada, iaitu sumber masalah seperti 4M tadilah. Alright, boleh? Okay, next. Berikan langkah-langkah menyelesaikan masalah menggunakan ATI. Jadi ada 4 langkah. Ya? Mengenal pasti sebab utama, mengenal pasti masalah. Okey, yang kedua adalah mengenal pasti masalah utama, yang ketiga mengenal pasti masalah sampingan, dan yang keempat adalah mengenal pasti atau mengetahui masalah yang sebenar. Okey? Okey. Jadi cikgu rasa cukup untuk kali ini. Cikgu hanya fokus kepada ATI sahaja untuk alat membuat keputusan kualitatif untuk hari ini. Terima kasih Daun Keladi. Lain kali belajar lagi. Semoga bermanfaat. Semoga berjaya. Saya rajin. Siapa? Anda lah. Okey, saya berjaya. Okey, siapa? Anda lah. Saya cemerlang. Okey, siapa? Anda. Anda rajin berusaha, anda berjaya dan insya-Allah anda akan cemerlang. Okey, jumpa lagi di lain kali. Wassalam.